Jadi Auda, seperti yang telah kini janjikan, kita akan mengikuti bersama satu wawancara ini menyentuh mengenai dengan program sijil profesional pembimbing haji dan umrah. Ini rasanya sangat menarik ni ya kepada Auda yang mungkin berminat untuk mengikuti ataupun ingin mengikuti program ini. Jadi alhamdulillah Mahir Raya kita telah pun menjumpa seorang tetamu undang kita ya untuk bicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Betul sekali, alhamdulillah. Jadi kita sudah pun hadirkan ya tetamu kita pada pagi ini di studio Jubilee Emas TV di sebelah sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Tuan Dr. Karhan bin Haji Jaid, merupakan pengarah Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Jadi satu lagi topik yang menarik yang akan kita kongsikan ya, yang ingin kita ingin berikan kepada penonton kita berkenaan dengan program sijil profesional pembimbing haji dan umrah. Tak sabar rasanya kita ingin tahu apakah penerangan yang akan dikongsikan. Jadi mungkin dapat kita terus saja serahkan kepada Tuan Doktor sebagai mukadimah untuk segmen kita kali ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Radio Television Brunei dan khususnya produksi segmen Rampai Pagi kerana memberikan kesempatan kepada Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan untuk memberikan satu program sijil profesional pembimbing haji dan umrah. Jadi sebagai pengenalan, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPUSB berhasrat untuk mempertingkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat, institusi dan juga pemegang taruh stakeholders sama ada dalam negara, luar negara maupun peringkat antarabangsa. Jadi usaha-usaha sebegini untuk membantu KUPUSB mencapai kecemerlangan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan dan konsultasi dan khidmat masyarakat. Jadi usaha KUPUSB bukan saja untuk mempertingkatkan jaringan kerjasama, malah akan meneraju dasar pendidikan yang mematuhi hukum syarak demi untuk mematuhi titah demi untuk menanai titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Chancellor yang dititahkan pada Majlis Convocation ke-14 KUPUSB. Antara usaha yang signifikanlah bagi KUPUSB ialah memperkenalkan satu sijil program profesional, iaitu satu sijil nilai tambah kepada kelulusan-kelulusan yang sedia ada dalam tempoh jangka masa yang pendek yang mempunyai pengiktirafan kemahiran secara formal. Antaranya ialah daripada Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB, dan juga Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan, itu MKPK. Jadi saya teruskan dengan secara umumnya lah satu program profesional ini. Ia bertujuan untuk yang pertama untuk melatih individu menjadi pakar dalam bidang pendidikan yang dapat memenuhi keperluan semasa dengan kurikulum yang menepati kehendak syarak di negara ini. Yang kedua ialah untuk memperkasakan kemahiran dan kompetensi bagi memastikan tenaga kerja yang lebih kompeten, berdaya saing dan juga sesuai dengan kehendak negara. Okey. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan produktiviti dan juga kecekapan organisasi. Kalau kita lihat sana, agar peserta sijil profesional ini lebih produktif dan cekap, memberikan kelebihan kompetentif dalam pasaran lah. Dan yang keempat ialah peningkatan peluang pekerjaan agar dapat lebih membuka lebih banyak peluang kerjaya yang berkualiti dan sesuai dengan kelayakan mereka lah. Dan yang kelima ialah penyelarasan dengan keperluan industri, dengan kerjasama sektor industri, memastikan industri tadi itu yang dipanggil pemegang taruh stakeholders KUPUSB. Jadi dengan kerjasama daripada industri, memastikan kandungan modulnya yang ada relevan dengan sesuai, menyokong perkembangan teknologi dan juga perubahan dalam pasaran kerja lah. Dan yang seterusnya ialah menggalakkan
pembelajaran sepanjang hayat dengan mampu memupuk budaya pembelajaran berteraskan dalam kalangan pekerja. Yang penting ialah perkembangan secara profesional dan untuk peribadi pemegang sijil profesional berkenaan. Itu secara umumnya. Kalau kita rujuk kepada secara khususnya, kita lihat kepada program profesional pembimbing haji dan umrah, ringkasnya SPPHU. Ia menyasarkan kepada graduan Kupu SB. Graduan tapi dan juga orang ramai yang memenuhi syarat kemasukan. Baik. Jadi melengkapkan peserta program dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran membimbing seperti ilmu fiqh ataupun hukum hakam daripada haji dan umrah daripada pandangan mazhab Syafi'i, di samping juga 3 mazhab ahli fiqh yang ahli sunnah wal jamaah yang lain, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dan juga menganalisis sejarah Islam dan sebagainya. Jadi program ini yang khusus kepada pembimbing haji dan umrah bermula pada semester 1. Sesi pengajian akademik 2025-2026, dan pada 4 Ogos ini ada satu taklimat program yang akan dijalankan dan sesi perkuliahan akan bermula pada 8 Ogos, iaitu hari Jumaat, dan kuliahnya ini setiap hari Jumaat. Dan setiap selama 14 minggu. Jadi jangka masa panjangnya 14 minggu. Kalau di KUPSB 14 minggu ialah merujuk kepada 1 semester. Okey, dan setiap perjumpaan adalah 3 jam sekali, setiap 3 jam setiap kali perjumpaan. Dan program ini ditawarkan sebanyak 2 kali setahun. 2 kali setahun itu maksudnya mengikut sisi pengajian KUPSB Ogos dan Januari. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita telah mengetahui bersama sedikit mengenai dengan program sijil profesional pembimbing haji dan umrah di mana ia akan bermula pada 8 hari bulan Ogos 2025 pada setiap hari Jumaat ya, iaitu selama 14 minggu dengan 3 jam pada setiap kali perjumpaan. Namun pada 4 Ogos ini adalah merupakan taklimat program ya, dan juga ya. Dan seterusnya ini Doktor ya, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita siapakah antara fasilitator ataupun tenaga pengajar dalam program ini dan juga model yang akan disampaikan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi alhamdulillah program sijil profesional pembimbing haji dan umrah ini ia mempunyai 7 modul dan setiap modul itu akan difasilit ataupun ada fasilitatornya. Dan contohnya modul pertama pengenalan haji dan umrah di negara Brunei Darussalam. Fasilitator ini adalah fasilitator jemputan daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan juga daripada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Agama. Modul kedua ialah panduan lengkap manasik haji dan umrah. Fasilitator terdiri daripada pensyarah daripada Fakulti Syariah KUPSB. Modul ketiga fatwa dan isu manasik haji dan umrah, fasilitator jemputan dari Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Modul keempat ialah komunikasi dakwah berkesan dan bimbingan haji dan umrah. Fasilitator terdiri daripada pensyarah di Fakulti Usuluddin KUPSB. Dan modul kelima kemahiran berkomunikasi berkesan. Fasilitator terdiri daripada pensyarah pusat bahasa. Model ke-6 panduan Mekah dan Madinah, dimensi sejarah, geografi dan nilai ibadah. Fasilitator dari pensyarah Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan KUPSB. Dan model ke-7 bimbingan psikologi, pertolongan cemas dan kesihatan jamaah. Fasilitator jemputan daripada Pusat Promosi Kesihatan atau HPC. Jadi setiap model ini difasilit ataupun pemudah caranya mengikut kepada bidang masing-masing yang diberikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu antara model ya yang telah pun dikongsikan sebentar tadi yang akan diisikan di dalam program sijil profesional pembimbing haji dan umrah ya. Dia akan mengambil tempat insya-Allah bermula pada 8 Ogos 2025. Bayangkan saja itu adalah antara pengisian modul yang akan dikongsikan nanti sepanjang selama 14 minggu, yang mana ianya ada dalam
3 jam ya pada setiap kali perjumpaan, iaitu pada hari Jumaat. Baik, sesuai dengan objektif program ini Doktor ya. Jadi ia sudah pastinya dirancang untuk melahirkan barisan pembimbing haji dan umrah yang terlatih. Jadi kalau kita boleh tahulah ya, siapakah peserta yang disasarkan ini Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, penyertaan bagi program ini sudah dibukakan pada Mac yang lepas dan berakhir pada Mei yang lalu dengan mengikut kepada proses yang sedia ada di KUPU SB untuk penilaian peserta. Jadi ia mensasarkan kepada graduan KUPU SB, iaitu graduan yang memiliki sekurang-kurangnya lulus dalam ijazah sarjana muda perguruan agama SMPU. Soalannya, graduan lain pun dibukakan. Artinya graduan lain yang mempunyai ijazah yang sebanding dengannya. Jadi yang disahkan oleh MKPK dan juga Senat KUPU SB. Bagaimana yang ada ijazahnya kita? Ya, yang bukan dari KUPU SB. Bukan dari KUPU SB. Ia boleh juga, iaitu kita kategorikan sebagai pemohon matang. Pemohon matang ini adalah yang mempunyai pengalaman dalam bidang yang bersesuaian. Antaranya ialah pemohon-pemohon yang bekerja dengan agensi operator haji dan umrah. Kita ni banyak agensi haji dan umrah, dan mereka yang bekerja di agensi itu bolehlah memohon dengan syarat ialah 3 tahun pengalaman kerja dengan agensi berkenaan. Dan juga ada juga pemohon yang ada yang kita melalui ialah guru-guru agama yang dilantik oleh Jabatan Urusan Haji yang membimbing jemaah haji. Ini pun diterima sebagai ditawarkan sebagai peserta haji dan umrah, peserta bagi program sijil pembimbing haji dan umrah. Dan bagi yang pemohon matang, syarat tambahan ialah pemohon hendaklah menghadapkan pengesahan dan kebenaran daripada pihak majikan lah. Jadi alhamdulillah setakat ini KUPU SB menghadkan pengambilan pertama selama 30 orang. 30 orang. Dan untuk makluman pendengar jualah, permohonan sijil profesional pembimbing haji dan umrah ini telah menerima permohonan lebih daripada 40 orang. Jadi ia melebihi kuota yang ditetapkan. Jadi KUPU SB mengambil inisiatif untuk menawarkan selebihnya bagi sesi pengambilan kedua bulan Januari nanti, insyaAllah. Jadi kira win-win situation. Ya, kirakan masih diberikan peluang untuk jadi waiting list lah untuk semester kedua. Jadi 30 peserta yang mengikuti itu terdiri pada kaum lelaki atau kaum perempuan, macam mana? Setakat ini balance lah. 15-15 lah. 15-15. Tapi yang setakat yang mendaftar sekarang ada seramai 22 orang yang mendaftar untuk menyertai 9 lelaki dan 13 perempuan. Dan paling muda yang lahir pada tahun 2000. Artinya 25 tahun lah umurnya. Dan paling tua ada juga yang lahir pada 1972. Sampai saya mengira ia punya usianya. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah ya. Jadi seramai 30 peserta yang akan mengikuti dalam program sijil profesional pembimbing haji dan umrah yang akan bermula pada 8 Ogos. 2025 Masihi ini, iaitu diadakan pada setiap hari Jumaat selama 3 jam, setiap perjumpaan selama 14 minggu ya. Jadi kepada auda yang mungkin berminat untuk mengikuti bersama, nanti akan dibukakan juga nanti Dr. Dibukaannya untuk semester kedua. Baik. Ya, memang dibukakan dan bolehlah melawat website KUPU SB, laman sawang KUPU SB, www.kupu.sb.edu.bn. Di situ ada lagi banyak pemberitaan tentang sijil profesional
pembimbing haji dan umrah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ada di antara penonton kita yang masih lagi tertanya apakah segmen wawancara kita pada pagi ini, kita dalam segmen wawancara program sijil profesional pembimbing haji dan umrah ya, telah pun dikongsikan tadi, ada juga antaranya objektif dan juga modul-modul yang akan bakal diisikan di sepanjang program ini diadakan, yang akan dijadualkan bermula pada Ogos ini nanti, insya-Allah. Itu bagi yang pertama tu. Jadi insya-Allah bagi kedua, sesi kedua akan dimulakan insya-Allah pada bulan Januari tahun 2026. Jadi ada soalan juga daripada penonton kita ni, Doktor. Bagaimana dengan dalam program tersebut, adakah juga disediakan bentuk penilaian ataupun ujian tu katanya, macam mana tu, mungkin dapat dikongsikan? Okey, alhamdulillah setiap modul akan diadakan penilaian. Jadi untuk memastikan peserta mencapai standard yang dikehendaki. Okey, dan contohnya setiap modul akan melibatkan penilaian secara ujian bertulis ataupun secara amali praktikal. Contohnya modul ketiga, modul keempat lebih kepada macam mana kemahiran berceramah ia akan mengadakan ataupun melakukan ibadah praktikal tawaf dan sebagainya. Dan memang ada setiap penilaian, dan ketujuh modul akan diadakan satu penilaian akhir pada penghujung semester bersama, iaitu pada minggu peperiksaan. Jadi 14 minggu itu adalah minggu perkuliahan, tapi di hujungnya lagi memang ada satu lagi minggu penilaian akhir, peperiksaan yang bersama dengan bagaimana yang lazimnya dibuat di KUPSB lah. Itu minggu peperiksaan bagi semua pelajar. Jadi mereka ni pun tergolong mengikuti menduduki sama peperiksaan pada sijil profesional berkenaan. Jadi dapat dikongsikan tadi ya, adanya 7 modul, dan 7 modul ini mesti diambilkan doktor, bukannya dipilih dan sebagainya, tidak. Mesti, jadi artinya untuk mengikuti program ini kita boleh mesti ataupun disarankan untuk mengikuti ke-7 modul yang disediakan nanti ya. Jadi alhamdulillah, dan doktor ya, mengenai dengan program sijil profesional pembimbing haji dan umrah ya, mungkin ada harapan bagi pihak penganjur sendiri terhadap penganjuran dan juga pengandalian program ini. Silakan doktor. Terima kasih. Jadi alhamdulillah sijil profesional pembimbing haji dan umrah adalah di bawah kendalian dengan Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi KUPSB, ringkasnya PLPK. Jadi dengan penganjuran program sebegini, harapan kita ialah dapat melahirkan peserta yang dapat membimbing jemaah haji dan umrah di negara ini secara profesional, berpengetahuan dan berdedikasi tinggi. Itu yang pertama yang kita harapkanlah. Jadi daripada peserta sijil profesional pembimbing haji dan umrah ini. Yang kedua ialah peserta membekalkan peserta dengan kemahiran teknikal, pengetahuan dan juga etika kerja yang tinggi. Yang ketiga ialah menyediakan peserta untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan bersifat holistik kepada para jemaah kita inilah. Apabila diorang jadi pembimbing jemaah haji sekarang, jadi diorang dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Dan yang keempat, harapan KUPSB ialah peserta ini dapat memenuhi industri haji dan umrah yang semakin kompleks, sekaligus memperkukuh pengalaman spiritual dan ibadah jamaah kita ni di negara ni. Dan yang kelima ni yang paling penting lah, memberikan secara outcome-nya, memberikan khidmat kepada operator haji sebagaimana yang dihasratkan oleh agensi operator haji semasa mesyuarat meja bulat yang diadakan dengan operator haji. Jadi adanya individu yang memberikan secara profesional. Jadi inilah dengan sijil profesional ini peserta dapat memberikan khidmat kepada agensi operator haji dan umrah dengan kursus
dengan ceramah-ceramah, dengan praktikal amali, tapi yang bersistematik, dan bertepatan dengan kehendak syariat. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Karhan bin Haji Jaid, merupakan pengarah Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Terima kasih sekali lagi dengan perkongsiannya dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.